Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Roski. Tumpuan berita, Kerajaan Malaysia menyokong penuh usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk melaksanakan reformasi koreksional dalam membangunkan peradaban dalam kalangan prospek sekaligus membantu proses pemulihan mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan pihak kerajaan yang tidak hanya menegakkan undang-undang, malah menyokong usaha pemulihan dan rehabilitasi dalam sistem penjara selaras dengan agenda Malaysia Madani. Kerajaan juga mempertimbangkan pentingnya reformasi kepada sistem keadilan jenayah negara. Kerana ini dapat menyokong reformasi jabatan penjara yang akan dilaksanakan. Reformasi sistem keadilan jenayah merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan yang sejajar dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberikan kesempatan untuk pemulihan dan rehabilitasi yang berkesan, terutamanya menerusi pemulihan dalam masyarakat. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sempena sambutan Hari Penjara ke-234 yang berlangsung di Penjara Puncak Borneo pada Sabtu. Tambah Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam itu lagi, inisiatif yang telah dijalankan oleh Jabatan Penjara Malaysia iaitu menjadikan institusi penjara sebagai pusat pembangunan peradaban. Budaya Kemanusiaan CHCDC adalah amat bertepatan dengan usaha membina peradaban tinggi yang meliputi semua lapisan masyarakat termasuk prospek penjara. Pembangunan peradaban juga memberi peluang kedua kepada prospek untuk membaiki diri dan mengubah kehidupan. Dengan menyediakan program-program pemulihan dan pembangunan diri, sementara mendiami sistem penjara, prospek diberi peluang untuk memperolehi pendidikan, belajar kemahiran, kaunseling dan sokongan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka. Dan ini merupakan peluang kedua kehidupan mereka untuk kembali menyertai masyarakat. Dan peranan masyarakat juga ditagih untuk ikut menjayakan. Dalam majlis tersebut, institusi penjara Sarawak telah dianugerahkan Penjara Negeri Cemerlang 2023 dengan pencapaian mereka dalam pengurusan sistem koreksional dan kepenjaraan sepanjang tahun 2023. Untuk rekod 4 petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan iaitu kadar residivis sebanyak 12.7%, jumlah reman sebanyak 13.5% dan kadar kesesakan sebanyak negatif 13.2% adalah jauh lebih baik berbanding tahap standard antarabangsa iaitu 20%, manakala kadar pemenjaraan sebanyak 119 daripada setiap 100,000 penduduk adalah lebih rendah dari kadar standard antarabangsa iaitu 145 daripada setiap 100,000. Kejayaan institusi penjara Sarawak itu membolehkan mereka membawa pulang insentif berjumlah RM30,000 serta menjadi penanda aras bagi keempat-empat KPI tersebut kepada semua penjara di Malaysia. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Ruji Ubi, Komisioner Jeneral Penjara Datuk Nordin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman dan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Dalam Negeri Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar. Selanjutnya, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada jam 12.45 tengah hari ini dalam rangka lawatan kerja rasmi beliau di Kuching pada Sabtu. Ketibaan beliau menerusi pesawat khas telah disambut oleh Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah dijadual akan mengadakan lawatan ke Dermaga Sim Keng Hong, Lembaga Pelabuhan Kuching
serta menyempurnakan majlis penamaan kapal peronda luar pesisir oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM pada jam 3 petang ini. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan rombongan dijangka kembali ke Ibu Negara pada jam 5.50 petang ini. Hari sama semasa menyambut ketibaan beliau ialah isteri Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Puan Sri Datuk Fatimah Muhammad Iskandar, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, serta isteri kepada Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datin Sri Loretta Sawat dan div-div kenamaan yang lain. Berita di Miri, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB terus berusaha untuk memelihara alam sekitar di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan, pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Prosedur Operasi Standard SOP Pembasmian dan Pencegah Kebakaran Gambut di antara pemilik tanah persendirian di Kuala Baram dengan NREB ini adalah inisiatif hebat dan terancang untuk menangani kejadian kebakaran gambut yang berulang di kawasan tersebut. The effort has finally paid off in tackling this annual problem with a significant decline of peat area burnt of 2,218 hectares in 2019 to 683.5 hectares in 2020 and only 14.5 hectares in the year 2023. These initiatives plays an important role to support our government effort in ensuring environmental sustainability in the development of Sarawak through trend setting to showcase the ability of landowners working together with the relevant agencies towards a common goal of ensuring greater environmental management and protection. Beliau berkata demikian di dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin semasa majlis MOU SOP Pembasmian dan Pencegah Kebakaran Gambut bagi pemilik tanah persendirian di Kuala Baram dengan NRED di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah menyatakan keyakinan beliau terhadap kedudukan Sarawak mendahului negeri-negeri lain di Malaysia dan wilayah di Asia Tenggara dalam memenuhi keperluan Perjanjian Paris 2015 untuk menangani perubahan iklim. Ini dapat dilihat dalam penjanaan tenaga semasa bercampur yang kebanyakannya terdiri daripada 70% daripada kuasa hidro dan intensiti pelepasan karbon sistem kuasa Sarawak yang telah dikurangkan sebanyak 73% antara 2010 dan 2021 tambahnya. Hari sama Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu, Controller Kualiti Alam Sekitar NREB Sarawak, Jack Liam dan Wakil Residen Miri, Nora Syafia Muhyiddin. Berikut pula di Padawan, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jarib Susil, menyerahkan cek peruntukan projek Kecelor Bandar MRP kepada 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kawasan Dun Mampong di Pejabat Pusat Khidmat N19 Mambong pada Jumaat. Cek berjumlah RM75,000 itu melibatkan penerima daripada Kelab Belia Bermotosikal Kampung Empuroh Garong, Jawatan Kuasa Masjid Nur Bakti Dakwah, Kampung Jawatan Kuasa Gunda, JKK, Kampung Empuroh Jambu dan Persatuan Bangunan Dewan Chen Chin Tai Ti. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jarib turut menggesa agar peruntukan yang telah diagihkan digunakan mengikut keperluan seperti yang dipohon sebelum ini. Laporan seterusnya, pemilik haiwan dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan vaksin rabies terhadap anjing peliharaan mereka. Langkah tersebut adalah sebagai usaha pencegahan bagi memastikan penyakit rabies terus terkawal di negeri ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, keadaan rabies di Sarawak ketika ini agak membimbangkan
dan boleh dianggap sebagai wabak. So this is one program that we are doing. So today you will have free vaccination, free microchipping, free permit, and even we subsidize on nurturing. All right. So the price will be capped at 250. We subsidize 200. We subsidize 150. So the owner have to pay 100 ringgit. All right. So I think it's a very fair deal and it's a very good deal. Please try on it. Last year we allocate 20,000. This year we will allocate more if we need it. I will get a permission from the minister. That is one thing we can promise you all. All right. So please get into proper. That make sure that we do this together. I believe, with the strong will of our people, we can go through COVID-19. I'm sure, we will be able to fight against rabies this time. So don't fear about dogs and all that, all right? Don't treat every dog that they're having rabies, okay? They are not. It's not fair to do that, okay? So that's why I said the basic things we have to do is please, bring them for proper vaccination. Take care of them. Don't let them go out from the house because they might be, affected by those, rabies dogs. You see. So those are the things we are looking into. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita dalam program Free Anti-Rabies Vaccination Licensing Microchipping bertempat di Taman Rekreasi Song Sui Guan di sini pada Sabtu. Difahamkan Jabatan Veterina dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT telah membuka kaunter vaksinasi sekitar jam 8.30 pagi dan rata-rata pemilik haiwan peliharaan datang bagi mendaftarkan haiwan mereka untuk mendapatkan suntikan. Beliau juga melahirkan rasa gembira apabila mendapat sambutan yang baik daripada pemilik anjing setiap kali program itu diadakan, di mana secara purata lebih 100 anjing divaksin di setiap lokasi. Dalam pada itu, Dato' Wee berharap orang ramai terutama pemilik haiwan peliharaan agar menyedari bahaya rabies yang boleh menyebabkan kematian jika tidak mendapatkan rawatan segera. Sehubungan itu, beliau turut berharap dengan program vaksinasi seumpama ini bersama DVSS dapat membantu menghapuskan masalah rabies ini menjelang tahun 2025. Hadir sama dalam program itu penolong pegawai tadbir Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS Nurul Diana. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang awam berkenaan perkongsian pendapat mereka terhadap program Free Anti-Rabies Vaccination Licensing Microchipping tersebut. Program ini diadakan pada hari Sabtu, ya, dari pukul 8.30 tadi dia sudah start sampai pukul 4.30, dan saya rasa program ini sangatlah bagus dan berguna sebab sekarang dengan kes rabies manusia yang berluas-luasa, so diharapkan agar semua pemilik anjing yang bertanggungjawab datanglah untuk vaksin anjing. Sini bukan saja vaksin, kami juga ada offer free microchip, tapi itu dari Council lah, MBKS. Lepas tu, siapa yang datang awal juga akan dapat promotion neutering. So mereka akan dapat voucher lah untuk neutering. Jadi cepat-cepatlah datang sini. Dia bukan saja benefit anjing, tapi dia juga akan benefit manusia lah. Sebab sekarang ini seperti mana kita tahu, rabies memang semakin berluas-luasa. So adalah amat penting lah untuk kita menjalankan tanggungjawab sebagai pemilik yang berguna. Yeah. Hello. Today is for our dog to vaccine. Yeah, and we recommend here Taban Jaya here. Yeah. Okay. Make sure like everyone safe lah. Yeah. Mesti bagi anjing vaksin. Jaga sendiri pun jaga orang. Alright. Thank you. I support this event because it is good for your own dog for vaccination and your dog will not get rabies. It is safe for your family too. Alright. Thank you. Berita diteruskan dengan seramai 356 orang daripada 121 keluarga terjejas banjir di bahagian Kuching telah ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS yang telah dibuka dan beroperasi seawal jam 6.55 pagi Sabtu. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, ketiga-tiga PPS tersebut ialah Dewan Arpiang Kampung Sinabudi Baru dan Dewan Masyarakat Setapuk di daerah Kuching
termasuk Dewan Kampung Segong di daerah Bau. Berdasarkan laporan yang diterima daripada Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak, setakat jam 12.30 hari, JPBNS memaklumkan bahawa PPS Dewan Arpiang Kampung Sina Budi Baru telah menempatkan 194 mangsa daripada 82 keluarga dari Kampung Sina Budi Baru dan PPS Dewan Masyarakat Setapok menempatkan 98 mangsa daripada 23 keluarga dari kawasan Desa Wira. Ia menjadikan jumlah keseluruhan mangsa terjejas banjir bagi daerah Kuching adalah seramai 292 orang daripada 105 keluarga melibatkan dewasa, kanak-kanak, bayi, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Sementara itu, bagi daerah Bau pula, PPS Dewan Kampung Segong telah menempatkan 64 mangsa daripada 16 keluarga dari Kampung Segong Bau. Perkembangan laporan pecahan mangsa yang berpindah ke PPS berkenaan akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Mengakhiri Buletin Lukas edisi malam dengan sambutan Hari Penjara ke-232 yang berlangsung di Penjara Puncak Borneo pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas.